Selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Pengangkutan awam juga dikenali sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka, tempat kerja, pusat beli belah atau institut pendidikan. Jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia ialah kereta api, bas, feri, kapal terbang, beca, teksi dan sebagainya. Terdapat beberapa kebaikan dalam penggunaan pengangkutan awam. Kebaikan yang pertama ialah penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya. Penggunaan pengangkutan awam ini amat penting di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Kerajaan telah menyediakan dan membina pelbagai jenis pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Antara pengangkutan awam yang terdapat di Kuala Lumpur ialah teksi, bas, monorail dan LRT. Penggunaan pengangkutan awam ini telah dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur, terutamanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga lebih selamat kepada pengguna. Penggunaan bas umpamanya lebih selamat daripada penggunaan motosikal atau kereta apabila berlaku sesuatu kemalangan. Hal ini demikian kerana di Bandaraya Kuala Lumpur sering berlaku kecurian kenderaan di tempat letak kereta. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam bukan sahaja selamat, tetapi dapat memudahkan pergerakan seseorang. Penggunaan pengangkutan awam juga membolehkan seseorang menjimatkan kos hidup. Hal ini kerana pengguna tidak perlu membeli minyak kenderaan apabila menggunakan pengangkutan awam. Pengguna pengangkutan awam juga tidak perlu memikirkan kos perkhidmatan meletakkan kenderaan. Selain itu, dengan menggunakan pengangkutan awam juga, ia membolehkan seseorang itu mempunyai lebihan pendapatan untuk tabungan atau pendidikan kerana mereka tidak perlu membayar ansuran kenderaan, petrol, insurans kenderaan dan kos servis kenderaan. Terdapat juga pengangkutan yang dibayar secara bulanan dan ini lebih menjimatkan lagi kos hidup seseorang. Di samping itu, penggunaan pengangkutan awam juga dapat menjimatkan tenaga. Jika seseorang itu tinggal di Johor Bahru dan dia mempunyai urusan di Kuala Lumpur, perkhidmatan kereta api atau bas adalah baik untuknya. Dengan menaiki bas atau kereta api, seseorang itu akan dapat menjimatkan tenaga yang digunakan untuk memandu. Tenaga yang dijimatkan ini boleh digunakan untuk membuat kerja-kerja lain seperti menulis atau membaca buku. Selain itu, seseorang yang menggunakan pengangkutan awam juga akan berasa lebih segar dan ceria jika dibandingkan dengan orang yang memandu kenderaan sendiri. Pengangkutan awam juga dapat menjimatkan masa pengguna. Contohnya, penggunaan kapal terbang akan menjimatkan masa perjalanan jika dibandingkan dengan memandu kenderaan sendiri. Menaiki rel bus atau monorail juga lebih menjimatkan masa jika dibandingkan dengan menaiki kenderaan sendiri yang akan memungkinkan kita
terlibat dalam kesesakan jalan raya. Dalam sistem perhubungan, pengangkutan awam menjadi pilihan orang ramai untuk bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Pelbagai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami untuk menangani masalah yang sudah berlanjutan sekian lama. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangkutan awam di Malaysia ialah kos atau tambang yang agak mahal. Kadar tambang terutamanya bagi penumpang teksi dan LRT adalah dianggap mahal, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah serta menghalang mereka daripada menggunakan sistem pengangkutan itu dengan lebih kerap. Keadaan ini menyebabkan sejumlah pengguna pengangkutan awam, terutamanya LRT, agak kurang dan tidak menyeluruh. Kebanyakan daripada mereka hanya menggunakan pengetahuan pengangkutan awam apabila terdesak atau hanya untuk kepejabat. Selain itu, kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan dengan amalan pengurusan yang tidak cekap. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam, terutamanya bas awam, tidak boleh diharap dari segi ketepatan waktu operasinya. Kelewatan bas kerap berlaku apabila mereka tidak mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan masyarakat sukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Masalah kelewatan sampai ke tempat kerja menjadi isu utama akibat kegagalan pihak pengurusan mengatasi masalah tersebut. Oleh itu, bukan sahaja kecewa melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadual waktu perjalanan, malah pada masa yang sama kegagalan untuk menjaga kualiti perkhidmatan pengangkutan awam turut dirasai. Pengangkutan awam juga turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja seperti pemandu bas ataupun teksi yang tidak sopan ketika memandu. Seringkali masyarakat mengadu kerasukan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang dibuktikan dengan peningkatan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. Sikap prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua pekerja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara kerana seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terpalit. Justru, semua pekerja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk memastikan mereka lebih mesra pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan serta masyarakat awam yang lain. Banyak juga aduan yang sering kita baca di dada-dada akhbar mengenai rungutan orang awam tentang kekurangan tempat letak kereta di stesen LRT ataupun komuter. Hal ini berlaku kerana kurangnya perancangan yang teliti sebelum projek tersebut dilaksanakan. Kelemahan ini bukan sahaja menyukarkan orang ramai meletakkan kenderaan, malah menghalang orang ramai untuk menaiki kemudahan awam tersebut. Hal ini bukan sahaja menyebabkan mereka berlakunya kesesakan, malah kadangkala boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Lebih malang pula, ada sebahagian kenderaan tersebut turut disaman oleh pihak polis biarpun masalah ini timbul akibat kelemahan pengurusan terbabit. Jelasnya, rungutan pengguna pengangkutan awam tersebut perlu ditangani dengan baik agar pengangkutan awam di negara kita tidak menjadi indah kabar dari rupa. Kesimpulannya,
Masalah pengangkutan awam di negara kita amat perlu diambil berat oleh pihak yang terbabit. Sekiranya perkara tersebut masih berterusan dan didiamkan tanpa sebarang tindakan, kita bimbang hasrat kerajaan untuk menjadi pengangkutan awam sebagai salah satu pengangkutan utama di negara kita akan terkubur. Sekian sahaja. Sekian, terima kasih.